Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, salam siaran. Bertemu kita sekali lagi di MAIS TV, Khamis 5 Oktober 2023. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar saja lagi siaran kami akan dimulai dengan bacaan surah Al-A'raf ayat 54 hingga 55 yang dianunkan oleh Ustaz Muhammad Amir Zaid bin Jamaluddin, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Negeri Johor serta pelancaran saham wakaf Al-Quran antarabangsa. Diikuti berita MAIS mengukuhkan kepedulian sosial dengan pelancaran Marakah Zakat 2023. Seterusnya berita Majlis Sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat dan kecintaan kepada baginda Nabi memeriahkan lagi pelajar Johor di Mesir. Diikuti berita program Dapur Asnaf yang menggugah hati penerima bantuan dengan kepedulian Majlis Agama Islam Negeri Johor. Rangkuman berita diteruskan dengan kisah inspirasi wanita yang diuji dengan kanser usus dan seorang lelaki yang diuji dengan kanser hati diberi harapan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Diikuti bantuan Majlis Agama Islam Negeri Johor membawa harapan ke komuniti orang asli Tangkak. Seterusnya berita Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Mersing membawa keriangan kepada 52 buah keluarga orang asli Tanjung Tuan. Diikuti forum di Festival Islam Mersing yang bertajuk Rahsia Pengurusan Harta dalam Islam. Rangkuman berita diakhiri dengan operasi penguatkuasaan bersepadu di tapak wakaf Majlis Agama Islam Negeri Johor, Mukim Bandar Johor Bahru untuk pembinaan Masjid Tunku Laksmana. Siaran kami akan diakhiri dengan slot bingkisan hati, iaitu tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Hisham Mat Syawal, Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Keluang. Sama-samalah kita saksikan. Demikianlah tadi muslimin dan muslimat antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran pada minggu ini. Semoga semua mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Barakah zakat. Gandakan harta anda dengan berzakat. Suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsyi yughshil laylan nahar yatlubuhu hasisan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAESH TV. Anda bersama saya Siti Hajar Rahmat, Khamis 5 Oktober 2023. Terus ke rangkuman berita. Sempena bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kontingen Majlis Agama Islam Negeri Johor turut serta menyertai perarakan majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat Negeri Johor Darul Ta'zim di daerah Muar baru-baru ini. Namun, kegembiraan tidak hanya terbatas pada perarakan sambutan ini kerana Majlis Agama Islam Negeri Johor turut mengumumkan satu inisiatif saham wakaf Johor Al-Quran Antarabangsa yang akan dicetak dan terjemahan dalam beberapa bahasa asing. Ini adalah langkah penting untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam kepada lebih ramai orang di seluruh dunia. Beberapa bahasa yang akan disertakan dalam projek ini termasuk bahasa Inggeris, bahasa Swedish, bahasa Sepanyol Latin, bahasa Cina atau Mandarin, bahasa Khmer, bahasa Perancis, bahasa Tamil, bahasa Tagalog dan bahasa Hindi. Majlis pelancaran telah disempurnakan secara serentak di seluruh daerah negeri Johor pada hari ini. Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Ibni Sultan Ibrahim dengan rendah hati telah melancarkan saham wakaf ini di Masjid Sultan Ibrahim Muar sempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam peringkat negeri. Pelancaran di peringkat daerah juga disempurnakan dengan penuh semangat oleh paduka ananda dan pegawai-pegawai daerah. Majlis Agama Islam Negeri Johor berhasrat mencetak sebanyak 50,000 naskah Al-Quran dengan terjemahan ini, dengan setiap unit saham berharga RM50 dengan harapan akan membawa kebaikan dan pemahaman kepada lebih banyak individu di seluruh dunia. Dalam sebuah majlis yang penuh makna, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah mengadakan majlis penutupan bulan Baitul Mal Wakaf sambil melancarkan program Barokah Zakat 2023 di Fraser Place, Puteri Harbour, Johor Bahru. Program ini mempunyai objektif utama untuk memberikan pendedahan kepada masyarakat tentang kewajipan berzakat serta berkongsi maklumat mengenai bagaimana agihan zakat dibuat. Majlis ini disempurnakan perasmiannya oleh Penasihat Majlis Agama Islam Negeri Johor yang berhormat Datuk Dr. Haji Noh Gadik. Barokah Zakat, gandakan harta dengan berzakat. Sepanjang bulan zakat 2023, pelbagai aktiviti menarik telah dirancang termasuk Pocket Talk, Ritual Tour, University Talk, Muzakir Sharing, Zakat di Hati bersama komuniti, 2 minggu 1 zakat, Tadabur Zakat, Ziarah Mesra Muzakir, Door to Door, Showbiz, Join Us dan Kembar Zakat. Semua aktiviti ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep zakat dan cara ia dapat membantu meningkatkan kualiti hidup masyarakat yang memerlukan. Program Barokah Zakat 2023 ini menggalakkan masyarakat untuk berzakat dengan moto Barokah Zakat, gandakan harta dengan berzakat. Menekankan bahawa berzakat bukan sahaja merupakan kewajipan, tetapi juga satu bentuk investasi dalam meningkatkan berkat dalam kehidupan serta memberi manfaat kepada sesama. Semangat dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi ruang majlis sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diadakan oleh Pejabat Atasih Pendidikan Johor di Mesir. Acara yang meriah ini dimulai dengan solat maghrib berjemaah, diikuti oleh bacaan maulid yang disertai oleh ceramah yang menggugah hati. Ceramah tersebut mengingatkan hadirin tentang kebesaran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan betapa umat Islam diberkati dengan hadirnya. Hadirin diundang untuk meningkatkan rasa iman, cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Program ini juga menjadi wadah yang mengumpulkan semua anak Johor di Mesir dengan semangat dan kecintaan yang sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperkuat ikatan persaudaraan dalam komuniti Johor yang berada di negara ini.
Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Johor Bahru dan Maidin Tamarinting Johor Bahru telah bekerjasama dalam program Dapur Asnaf untuk membantu golongan asnaf yang memerlukan. Seramai 20 penerima bantuan telah diberi peluang untuk mengambil barang-barang dapur yang mereka perlukan. Program ini dijalankan setiap minggu di seluruh daerah dalam negeri ini, bertujuan memberikan sokongan kepada golongan asnaf. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad Farid Muhammad Khalid turut hadir untuk meraihkan penerima dan menyatakan komitmen Majlis Agama Islam Negeri Johor dalam membantu golongan asnaf. Manakala di Kota Tinggi, program tersebut menyentuh hati 26 keluarga yang menerima sokongan untuk membeli barang keperluan di Pasaraya Aziz Mart Bandar Tenggara. Amin Baitul Mal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Kota Tinggi, Ustaz Luqmanul Hakim Abdul Rahman turut hadir untuk menyampaikan bantuan kepada mereka. Sementara itu, di Kulai, 20 orang asnaf dari Taman Puteri Kulai diberikan RM200 setiap seorang untuk memilih sendiri barang keperluan mereka. Program serupa ini juga dijalankan di Segamat, di mana 46 orang asnaf dari Kampung Jawa mendapat bantuan serupa untuk belanja dapur di Pasaraya Easy Mart. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban mereka dan membawa kegembiraan kepada semua penerima. Program Dapur Asnaf adalah contoh positif bagi meningkatkan kualiti hidup golongan kurang bernasib baik serta memperkuat tali silaturahim sosial. Inisiatif ini akan terus berlanjutan untuk memberikan sokongan berterusan kepada mereka yang memerlukan. Dalam dua kisah yang mengharukan, Puan Manisah Suratman dari Parit Pecah Muar dan Encik Zakaria dari Payam Mas Tangkak telah menerima bantuan dan harapan baru dari Majlis Agama Islam Negeri Johor. Puan Manisah yang menghidap kanser usus tahap 2 merupakan seorang wanita berusia 60 tahun yang belum berkahwin dan bekerja sebagai tukang bersih di sebuah sekolah dengan pendapatan bulanan RM1,300. Dia juga menjaga ibunya yang uzur. Puan Manisah masih menjalani rawatan susulan di Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar dan menggunakan ubat khas Imatinib 400 mg untuk mengawal penyakitnya. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menanggung kos ubat khas tersebut sejumlah RM38,271 dan 18 sen. Sementara itu, Encik Zakaria yang menghidap kanser hati juga menerima bantuan daripada Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dalam kisah yang mengharukan, Majlis Agama Islam Negeri Johor akan menanggung kos perubatan Encik Zakaria sebanyak RM48,600. Majlis Agama Islam Negeri Johor juga menghulurkan bantuan tunai keperluan rawatan susulan di Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru. Dua kisah ini menunjukkan bagaimana sumbangan zakat dari pembayar zakat memberi harapan dan bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam komuniti. Penolong Pengarah Bahagian Agihan Zakat Ustaz Muhammad Zakwan Ghazali dan Amil Baitul Mal Daerah Tangkak Ustaz Al-Azhar Ahmad Fazil turut hadir memberikan sokongan dan semangat kepada Puan Manisah dan Encik Zakaria semasa ziarah. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah mengadakan program Ramah Mesra bersama penduduk kampung orang asli Sungai Mering, Tangkak. Kami bawakan 58 set makanan asas kepada ketua keluarga di kampung tersebut sambil menyediakan jamuan makan tengah hari untuk semua penduduk. Kunjungan ini sangat dihargai oleh penduduk kampung dan Majlis Agama Islam Negeri Johor ingin mengucapkan terima kasih kepada Tok Batin, Kampung Orang Asli Sungai Mering, Tok Aslim Ulai dan semua penduduk atas sambutan yang hangat. Majlis Agama Islam Negeri Johor berharap agar ada peluang untuk bertemu kembali di masa mendatang. Selain acara tersebut, Majlis Agama Islam Negeri Johor juga melaksanakan sesi pemantauan projek peningkatan hasil bersama petani di bawah Pelan Pembangunan Asnaf 2022 hingga 2023. Penerangan lanjut berkaitan projek ini diberikan oleh Pegawai Peladang Bukit Gambir, Puan Syak Malindah Said. Hasil dari projek yang disokong oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor telah meningkatkan pendapatan petani terpilih sebanyak 35% hingga 45% untuk fasa pertama. 5 orang petani terpilih telah mendapat manfaat dari program ini dan diharapkan program ini akan memberikan pendapatan tambahan kepada semua peserta. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tuan Haji Ismail Haji Abu, Penolong Pengarah Pembangunan Asnaf, Ustaz Syekh Hafiz Awab, Amin Baitul Mal Daerah Tangkak Ustaz Al-Azhar Ahmad Fazil dan Ketua Pimpinan setempat. Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Mersing telah menganjurkan talab rezeki yang membawa kegembiraan kepada komuniti orang asli di Kampung Tanjung Tuan. Seramai 52 keluarga menerima hidangan makanan tersebut dalam satu inisiatif yang penuh harmoni dan kasih sayang. Talam Rezeki adalah satu usaha yang membuktikan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Johor komited dalam membantu komuniti yang memerlukan di seluruh Johor. Dengan mengedarkan hidangan makanan kepada keluarga orang asli ini, mereka diberikan sokongan dan kasih sayang yang sangat diperlukan untuk meningkatkan kualiti hidup mereka. Program ini juga mencerminkan semangat kebersamaan dalam membantu mereka yang kurang bernasib baik. Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Mersing berharap agar usaha seperti ini akan terus memberi inspirasi kepada orang ramai untuk memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam masyarakat.
Majlis Agama Islam Negeri Johor menjayakan forum pengurusan harta dalam Islam, rahsia keberkatan dan kekayaan sempena Festival Islam Daerah Mersing baru-baru ini. Panel-panel terdiri daripada Timbalan Mufti Johor Sahibus Samaha Yang Berhormat Datuk Haji Ahmad Faisal Muhammad dan Kadi Daerah Johor Bahru Asy-Syeikh Tuan Haji Muhammad Zaini Muhammad Saleh membincangkan isu pengurusan harta dalam perspektif Islam. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut memberi peluang kepada 14 usahawan kecil dan sederhana untuk membuka gerai perniagaan di festival tersebut dengan sewaan ditanggung oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Dan kita sini sekarang berada di Gerai Asnaf yang kita taja untuk Festival Islam ni, dan bayaran sewanya tu daripada Majlis Agama Islam sendiri. Kak Long, dia berniaga keropok leko. Macam mana makcik? Okey, perniagaan? Okey. Kita proses sendiri lah. Proses ni keropok ni Topeng, keropok itu memang kita buat sendiri. Atas ni lah bantuan MAIS pun. Alhamdulillah lah, apa yang saya buat hari ini atas daripada bantuan MAIS. Dia banyaklah beri apa-apa kemudahan kepada saya dari segi tapak apa semua. Adalah meniaga saya macam saya jual barang-barang minuman, aiskrim yang campur-campur lah. Ni sardin. Biasanya orang buat sardin campur dengan telur, tapi saya tak campur dengan telur. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak atas jasa Pejabat Agama Daerah Mersing. Inilah cara kehidupan kita, buat murtabak, ayam, daging dan sardin. Harga pun lebih kurang pasal apa? Pertolongan daripada Pejabat Agama kan. Operasi penguatkuasaan bersepadu di bawah Seksyen 426A Kanun Tanah Negara telah berjaya dilaksanakan di tapak wakaf milik Majlis Agama Islam Negeri Johor, Mukim Bandar Johor Bahru. Operasi ini bertujuan untuk membolehkan pembangunan projek Masjid Tunku Laksmana yang juga dikenali sebagai Tribute Mosque. Operasi diselia oleh bahagian penguatkuasaan Pejabat Tanah Daerah Johor Bahru dengan kerjasama daripada beberapa agensi kerajaan termasuk Polis Diraja Malaysia, Majlis Bandaraya Johor Bahru, JKR Johor, Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tenaga Nasional Berhad dan Syarikat Air Johor. Operasi penguatkuasaan dimulakan dengan meroboh bangunan yang terdapat di tapak projek. Ini adalah langkah penting untuk membuka jalan kepada pembangunan Masjid Tunku Laksmana yang dijangka akan menjadi mercutanda penting di Mukim Bandar Johor Bahru. Projek pembinaan Masjid Tunku Laksmana adalah salah satu usaha penting dalam memperkukuhkan lanskap keagamaan di Johor Bahru. Majlis Agama Islam Negeri Johor dengan sokongan pelbagai agensi kerajaan dan kerjasama masyarakat tempatan berharap projek ini akan menjadi pusat ibadah dan kemasyarakatan yang berkualiti untuk penduduk setempat. Operasi penguatkuasaan ini menandakan langkah awal yang penting dalam merealisasikan hasrat tersebut. Sekian rangkuman berita. Terima kasih kerana setia bersama kami di MAIS TV. Barokah zakat, gandakan harta dengan berzakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton MAIS TV yang dihormati Allah sekalian. Saya Ustaz Nur Hisham bin Haji Mat Syawal, Amin Baitumal Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Keluang. InsyaAllah pada pagi ini saya akan menerangkan pada tuan-tuan mengenai kewajipan berzakat. Sebagaimana dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Atiur rasul la'allakum turhamun. Tunaikanlah sembahyang ataupun solat, keluarkanlah zakat dan taatlah kamu kepada Rasul. Moga-moga kamu mendapat rahmat insya-Allah. Dalam konteks ini kita melihat ayat yang kita baca tadi mengenai dua perkara. Yang pertama tentang berkaitan dengan rububiyah, yang kedua berkaitan dengan sesama manusia. Wa aqimus solah, iaitu kita berkaitan dengan kita dengan Allah SWT.
wa itu zakah berkaitan dengan sesama manusia. Mana dengan ini kata lihat dalam Al-Quran ada 23 kali yang ditetapkan berkaitan dengan solat dan zakat. Kenapa tuan-tuan? Solat merupakan satu kewajipan atau kefarduan ya Allah SWT, dan begitu juga dengan zakat. Contoh Al-Quran yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirilah kamu akan sembahyang dan keluarlah zakat dan rokoklah kamu semua berjemaah bersama-sama orang yang rokok. Dalam satu kisah baginda Rasulullah SAW bersama dengan Mu'adz bin Jabal. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat dan tuan-tuan baca dalam artikel-artikel berkaitan sejarah Islam, siapa itu Mu'adz bin Jabal? Mu'adz bin Jabal adalah seorang pemuda yang tampan dan kuat dan yang disukai oleh Rasulullah SAW. Yang mana dia adalah orang yang pertama di kalangan anak muda berumur 18 tahun masuk Islam ketika perjanjian Aqabah kali yang kedua. Seramai 70 orang ataupun 72 orang, sebagian mengatakan 72 orang yang daripada kalangan Ansar memasuk bai'ah pada Rasulullah masuk Islam. Salah seorangnya adalah Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutuskan oleh Rasulullah SAW ke Yaman, apa pesan Rasulullah SAW dalam hadis? Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, engkau hendaklah menerangkan kepada mereka bahawa Allah SWT mewajibkan sedekah, iaitu berzakat, yang dikenakan terhadap kekayaan orang-orang yang kaya. Di sini dinyatakan tentang kewajipan berzakat. Kalau kita lihat pengertian zakat dari sudut bahasa menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab, bermaksud berkat, tumbuh, puji dan bersih. Perkataan zakat itu sendiri diambil dari perkataan zakatus syai'i, bermaksud sesuatu yang tumbuh dan subur. Seperti itu juga zakat membawa makna bersih. Seperti mana dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa dan dengan amal dan amal kebajikan. Menurut istilah, mengeluarkan harta tertentu dengan kadar tertentu mengikut syarat-syarat tertentu dengan diagihkan kepada golongan yang tertentu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, apakah yang dikatakan harta yang tertentu? Harta tertentu adalah zakat, seperti zakat ternakan, zakat pendapatan, zakat perniagaan, zakat galian dan sebagainya. Syarat-syarat tertentu adalah Islam, merdeka, cukup nisab dan cukup haul, dan diagihkan kepada golongan yang tertentu, iaitu dalam gelangan 8 asnaf sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wa gharimina fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimul hakim. Maksudnya sesungguhnya sedekah-sedekah iaitu zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya, dan orang-orang yang berhutang, dan untuk dibelanjakan pada jalan-jalan Allah, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Dalam sepeda bulan yang penuh barakah ini, dalam bulan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani dan meyakini bahawa kita cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka tunaikanlah tanggungjawab kita sebagai Muslim melaksanakan ibadah zakat dengan secepat mungkin. Jangan kita ketinggalan untuk merebut pahala-pahala yang ditentukan oleh Allah SWT. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.